الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meneguhkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan segala perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Khutbah yang disampaikan pada hari ini merupakan medan untuk kita bermuhasabah dan mengambil iktibar. Peliharalah adab sepanjang khutbah berlangsung dengan tidak berbual-bual, tidak menggunakan telefon bimbit dan menjauhi sebarang perbuatan yang boleh mengganggu tumpuan hati. Khatib juga menyeru jemaah yang masih berada di luar agar segera masuk ke ruang salat dan mengambil tempat dengan tertib. Ingatlah, mendengar khutbah merupakan salah satu tuntutan penting yang menyempurnakan ibadah Jumaat. Ingatlah bahawa mendengar khutbah merupakan sebahagian daripada kesempurnaan ibadah Jumaat. Pada kesempatan ini, khatib mengingatkan tanggungjawab kita untuk menunaikan zakat dan berwakaf melalui Majlis Agama Islam Negeri Sembilan Ma'iz. Usah lupakan saudara kita yang di Palestin dengan memanjatkan doa kepada Yang Maha Esa agar beban dan penderitaan mereka diringankan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mimbar pada hari ini membicarakan khutbah yang bertajuk media sosial antara manfaat dengan mudarat. Pada era globalisasi yang serba canggih ini, dunia sedang menyaksikan arus kemajuan teknologi yang amat pesat. Alat perhubungan moden seperti telefon pintar, tablet dan komputer riba bukan lagi dianggap sebagai barang yang mewah, malah menjadi keperluan asas dalam kehidupan seharian. Kewujudan pelbagai aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, YouTube dan pelbagai lagi aplikasi menjadikan maklumat dapat dicapai dengan pantas dan mudah pada bila-bila masa. Tidak dapat dinafikan bahawa media sosial mempunyai potensi besar sebagai wahana dakwah, penyebaran ilmu serta hiburan yang mendidik dan membina sahsiah. Namun demikian, jika penggunaannya tidak dikawal dengan bijaksana, media sosial boleh bertukar menjadi racun yang merosakkan nilai murni, melemahkan pegangan iman serta melalaikan manusia daripada menunaikan tanggungjawab sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemajuan teknologi yang kita nikmati pada hari ini hakikatnya membawa kebimbangan yang besar. Hal ini demikian kerana tanpa disedari, media sosial telah mengambil alih masa, tumpuan dan juga hati sebahagian besar daripada kita. Berapa ramai dalam kalangan kita apabila bangun daripada tidur, perkara pertama yang terlintas dalam fikiran ialah telefon pintar sebelum sempat mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau membaca doa bangun daripada tidur. Kita juga berasa gelisah apabila bateri gadget hampir kehabisan tenaga, sedangkan tidak pula terasa bersalah apabila waktu salat semakin hampir luput.
Masa yang sepatutnya dimanfaatkan untuk beribadah dan melaksanakan pekerjaan yang berfaedah seringkali dihabiskan dengan melayari kandungan digital yang kosong daripada nilai dan faedah. Bermula dengan satu video pendek, seseorang boleh terus hanyut menonton video demi video tanpa dia menyedari waktu berlalu sehingga berjam-jam lamanya. Tanpa kita sedari, sebenarnya kita sedang tertipu dan berada dalam kerugian kerana telah mensia-siakan amanah waktu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr ayat 1 sehingga 3 yang telah dibacakan pada awal khutbah ini yang bermaksud, demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan kesabaran. Sidang Jumaat yang dimuliakan, ketagihan media sosial kini sedang menyerang umat manusia secara perlahan-lahan namun berbahaya. Tanpa disedari, jiwa terasa semakin hari semakin kosong. Hati pula kian gelisah, sukar merasai ketenangan, tidak khusyuk dalam beribadah dan kehilangan arah dalam menjalani kehidupan. Tidak kurang juga yang terperangkap dalam kemurungan serta hilang keyakinan diri. Hal ini berlaku kerana kita mula membandingkan diri dengan gambaran palsu yang dipaparkan menerusi media sosial yang hanya menonjolkan aspek luaran semata-mata tanpa nilai iman dan taqwa. Tuntutan ibadah seperti salat, membaca Al-Quran dan berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala semakin dipandang remeh dan dilakukan sekadar memenuhi kewajipan lahiriah tanpa keinsafan atau penghayatan yang sebenar. Lebih mendukacitakan, salat yang sepatutnya menjadi ruang untuk menyucikan hati dan memperteguh hubungan dengan Allah Rabbul Jalil kini dilihat sebagai beban rutin, bukan lagi keperluan rohani yang mendamaikan dan menghidupkan jiwa. Dalam kesibukan dunia yang semakin menggamit perhatian, kadangkala kita lihat kecintaan generasi muda terhadap ilmu yang hakiki semakin surut. Majlis-majlis ilmu yang sepatutnya menjadi medan pertemuan hati yang dahaga dengan cahaya petunjuk kini semakin jarang diziarahi. Masjid dan surau yang pernah menjadi pusat penyemburan rohani dan tempat menimba hikmah kini tidak serancak dahulu. Barangkali dalam kegairahan mengejar kemajuan dunia, keutamaan terhadap ilmu dan bimbingan iman kian tersisih secara perlahan-lahan. Sekiranya aliran ini berterusan, umat ini berisiko kehilangan kekuatan yang sebenar, bukan kerana bilangan yang berkurangan, tetapi kerana terpisah daripada roh perjuangan yang pernah membentuk sejarah kegemilangan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketagihan media sosial merupakan satu penyakit rohani yang kian membarah dalam kehidupan umat Islam masa kini. Penyembuhannya menuntut kesungguhan yang berterusan serta mujahadah melawan hawa nafsu dengan bimbingan agama sebagai cahaya penunjuk jalan. Usaha membetulkan niat dan tujuan penggunaan media sosial seharusnya menjadi langkah pertama dalam rawatan ini. Media sosial sepatutnya dimanfaatkan sebagai alat dakwah, amar ma'ruf dan nahi mungkar, bukannya untuk hiburan yang melalaikan. Setiap detik yang dihabiskan dalam dunia maya hendaklah ditimbang dengan neraca iman dan akal yang sehat agar tidak tergelincir daripada jalan yang diredai Allah Azza wa Jalla. Had masa penggunaan gadget juga perlu ditentukan supaya tidak terperangkap dalam penyalahgunaan masa. Bagi menyuburkan kembali jiwa yang ketendusan ketenangan, masa yang sebelumnya dihabiskan dengan penggunaan media sosial
wajar digantikan dengan amalan ibadah yang khusus seperti membaca Al-Quran, berzikir, menuntut ilmu dan menghadiri majlis ilmu. Penetapan hari-hari tertentu sebagai hari bebas media sosial dapat memberikan ruang kepada minda dan hati untuk berehat daripada limpahan maklumat yang tidak berkesudahan. Selain itu, membina lingkungan sosial yang sihat dengan memilih sahabat yang menjadikan agama sebagai panduan hidup dapat membantu kita membina perisai diri yang kukuh. Dengan kesungguhan dan istiqamah, ketagihan media sosial bukan sahaja dapat diatasi, bahkan mampu menjadi permulaan untuk perubahan diri ke arah kehidupan yang lebih tenteram dan diberkati. Sidang Jumaat yang berbahagia, sebagai penutup khutbah pada minggu ini, khatib menyeru agar kita meluangkan masa untuk bermuhasabah dan menilai kembali arah kehidupan yang sedang dilalui. Kehidupan yang sewajarnya dipenuhi dengan amal ibadah serta mengingati Allah Subhanahu wa taala, usahlah dibiarkan tersisih hanya kerana leka dengan dunia media sosial yang melalaikan. Setiap detik dan setiap tindakan yang berlaku di dunia ini tidak akan terlepas daripada perhitungan dan akan menjadi penentu nasib pada hari yang tiada lagi peluang kembali. Marilah sama-sama kita mengamalkan doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menerusi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maksudnya, ya Allah, bantulah kami untuk sentiasa mengingatimu, mensyukuri nikmatmu dan memperelok ibadah kepadamu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. Allahumma ansur malikana yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus
Tuanku Muhriz ibni almarhum Tuanku Munawir, wa ayyidhum wa waffiqhum lima tuhibbuhu wa tardah, wa abid biwujudihim makayid ahli adh-dhulmi wal kufri wal khidlan. Allahumma rzuqil auna li'abdik Datuk Kelana Petra, Datuk Haji Mubarak bin Dhahhak Al-Ma'ruf diundang luak Sungai Ujung, wa ayyidhu wa waffiqhu lima tuhibbuhu wa tardah bihurmati man arsaltahu lil alamin rahmatan wa bushra. Ya Latif lam tazal ultuf bima fi ma nazal, innaka Latif lam tazal ultuf bina wal muslimin. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا.